Okey, kita tengok ada yang keenam. Boleh pergi lagi? Boleh tak ada lagi? Boleh Satu lagi. Okey, hadis yang keenam, haddatsana Amr bin Marzuq. Ini bukan timbalan menteri ya. Menteri pun nama Marzuq juga, ini orang lain ni. Amr bin Marzuq, ini orang Basrah. Dia orang Basrah Yang mana Amr bin Marzuq ni dia guru kepada Imam Abu Daud lah. Yang mana dia ni kata akhbarana Syu'bah bin Al-Hajjaj. Sekali lagi kita jumpa Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj mengambil hadis daripada Qatadah. Qatadah ni nama penuhnya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Nama dia bin Di'amah As-Sadusi. Dalam tu dia bubuh Qatadah je. Kan kita yang tak biasa ilmu hadis ni Qatadah mana pula. Tapi kalau orang era Imam Abu Daud tu kan, dia bubuh Qatadah tu orang baca tahu dah Qatadah mana ni. Orang dulu. Kan? Macam kita sekarang lah, kalau sebut nama tu kita tahu orang yang mana, macam tu kan. Bin Di'amah As-Sadusi. Ni orang Basrah, orang Iraq ni. Lepas tu dia mengambil hadis daripada An-Nadir bin Anas. Anak mana ini anak Anas bin Malik. Tadi kita dah sebut Anas bin Malik, anak dia ramai kan. Ni anak dia lah ni. Rupanya anak dia ni pun ulama hadis pun macam An-Nadir bin Anas. Anas ni An-Nadir bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia tu tabi'in, dia bukan sahabat sebab dia tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia sahabat lah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ni satu zaman dengan Al-Imam Al-Hasan Basri. Satu zaman Imam Hasan Basri. Hasan Basri ni terkenal lah. Sebab kita pun nama Hasan Basri kat anak-anak kita tu kan. Dan dia ni An-Nadir bin Anas ni dia mengambil hadis daripada sahabat Nabi namanya Zaid bin Arqam. Arqam ni terkenal tempat kita tapi Arqam lain. Tempat kita kan. Tapi yang kita sebut ni Zaid bin Arqam. Ni nama orang nama sahabat Nabi. Zaid bin Arqam ni orang Ansar, orang Madinah, daripada etnik Khazraj. Di Madinah pada masa tu jadi dua, satu Khazraj, satu lagi Aus. Dok gaduh tu kan. Dia ni daripada Khazraj tu. Jadi dia ni bawah kategori Al-Ansari lah. Sebab Nabi sampai, dia antara terlibat membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Arqam ni, kalau kita baca kisah dia ni ada satu ayat, ada beberapa ayat Quran yang pernah bercerita tentang diri dia, iaitu iaitu surah Al-Munafiqun. Kita tahu ada satu sejarah perang Bani Mustalik, nama perang, yang mana dalam perang itu cerita perang tu habis perang nak balik, dalam jalan balik tu berehat sekejap, ada gigi munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dia bercakap apa? Dia kata sama-sama munafik dia cakap sama-sama munafik, dia kata kita jangan bagi derma sedikit pun, kita jangan bagi bantuan kewangan sedikit pun kepada Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad. Dia kata. Lepas tu dia sebut pula, dia kata kita orang mulia pasti akan mengeluarkan orang-orang hina. Dia merujuk pada Nabi Muhammad daripada Madinah. Kata orang munafik. Masa dia bercakap ni, antara yang dengar pun Zaid bin Arqam. Ni Zaid ni, Pak Haji ni kan budak. Dia budak lagi masa ni Dia ni masih budak lagi. Umur dia lebih kurang 5-6 tahun masa ni. Dia ada kat CV, dia dengar. Bila dia dengar, dia pergi jumpa Nabi, cerita kat Nabi. Dia cerita, dia kata Rasulullah, Abdullah bin Ubay cakap macam ni. Nabi Muhammad dia lah bagi tahu tu budak, takkan nak percaya budak-budak. Betul tak? Jadi Nabi Muhammad SAW ni pergi arahkan sahabat, panggil Abdullah bin Ubay datang jumpa Nabi. Datang Nabi kata, sekarang ni si budak ni Zaid bin Arqam beritahu dekat aku, kamu cakap jangan bagi bantuan kewangan kepada Muhammad dan sahabat-sahabat. Yang kedua, budak ni bagi tahu yang kau ni cakap orang-orang mulia merujuk pada korang, orang munafik nak keluarkan kami daripada Madinah. Betul ke tak? Tanya dah orang munafik. Dia munafik ni kata apa? Wallahi kami tak kata pun dia bohong. Dia kata budak tu bohong. Orang munafik sumpah ni main mulut dia je. Kan? Dia sumpah wallahi, dia kata budak ni bohong, aku tak cakap pun macam tu. Nabi Muhammad terus diam. Nabi tak kata apa. Jadi timbul persepsi kononnya Zaid bin Arqam yang budak tu bohong. Persepsi
Jadi bila persepsi itu, Zaid ni dia rasa tak selesa walaupun dia budak masa tu. Dia tak selesa. Last sekali Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai ayat 8 berkait dengan Zaid bin Arqam. Allah Ta'ala beritahu lah ayat 1 sampai 8 tu, orang munafik ni memang cakap suka bohong. Allah Ta'ala kata macam tu. Orang munafik bila bercakap memang suka bersumpah atas nama Allah. Dan antara benda Allah Ta'ala sebut clear contoh macam ayat ke-8, wa yaquluna, mereka berkata, la in raja'na ilal Madinah, kalau kita balik ke Madinah nanti, la yakhrujannal a'azzu minhal adhan. Orang munafik cakap orang-orang mulia akan keluarkan daripada Madinah orang-orang hina. Quran kod perkataan Allah bin Ubay bin Salul. Maksudnya membenarkan apa yang direport oleh Zaid bin Arqam. Faham tak? Ni Zaid bin Arqam. Dia ni memang budak pada masa tu, tapi kisah dia diakui dalam Al-Quran. Maksud ni bukan celur orang. Betul kan? Sahabat Nabi ramai, tapi bukan semua kisah dia orang masuk Al-Quran. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, kisah dia masuk di dalam Al-Quran. Maksudnya dia ni orang hebat. Dia orang hebat gitu. Zaid bin Arqam gitu. Baca ni dulu Zaid bin Arqam, bukan Al-Arqam. Dia baca Al-Arqam, kita nampak orang lain pula. Okey, apa kata dia? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna hadhihi al-hushush muhtadaratun fa iza ata ahadukum al-khala'a falyaqul a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'is. Nabi kata Nabi sallam, sesungguhnya tempat qada adat itu adalah himpunan para syaitan. Syaitan ni dah akan datang kat situ lah. Itu mudah dia. Muhtadaratun maksudnya tempat dia datang. Bila syaitan datang kat situ, maka apabila kamu datang untuk nak qada hajat, kata Nabi sallam, maka hendaklah dia berkata a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Jadi doa yang kita baca ni apa tujuan? Nak mengelak daripada syaitan. Ya? Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Baik. Hadis ni sebenarnya ada hampir sama disebut dalam Sahih Bukhari juga. Jadi kalau yalah sanad hadis ni pun dah okey. Apatah lagi kalau disokong oleh dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ganjaran daripada hadis ni, dia nak bagi tahu kepada kita tempat setan ni kita kena berdoa minta jauh daripada setan. Tu je. Tu sebab tu Nabi Muhammad SAW ajar antara tempat setan ni bila ketika kita bersetubuh, berjima tu kan. Sebab itu Nabi Muhammad SAW dia ada sebut dalam hadis, dia kata bila kita nak bersetubuh kena baca doa. Hadis riwayat Imam Bukhari, "Lau anna hadakum iza arada an ya'tiya ahlahu." Apabila seseorang kamu mendatangi isteri dia, bersetubuh lah nak berjima tu kan. Qala, kata Nabi Muhammad, kau kena baca dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami daripada syaitan. Wa jannibna syaitan ma razaqtana. Jauhilah syaitan daripada apa yang kami dapat. Anak pula. Minta jauh. Nabi Muhammad suruh baca doa ni, ada orang ni dia ambil doa ni dia pergi tampak kat belakang kereta. Spoil. Kita tengok biar betul Pak Haji ni. Kan? Baca doa ni. Maksudnya Nabi Muhammad SAW suruh kita jauh daripada setan hatta ketika bersetubuh dengan isteri. Faham? Dia timbul pula persoalan ke dah timbul. Dia budak kecil bila dilahirkan dia menangis. Orang kata tu sebab masa setubuh dulu tak baca doa lah tu. Sebab diganggu oleh setan. Sebenarnya yang cerita budak menangis masa kecil, dia menangis tu ada setan pergi kacau, itu tu hadis dhaif sebenarnya. Kita beritahu teruslah. Hadis tu hadis dhaif. Disebut sebagai Ummus Sibyan. Ummus Sibyan. Sebenarnya Ummus Sibyan ni dia satu istilah yang wujud di kalangan orang-orang Yaman asalnya. Anak rasa kat Melayu ni mungkin toyol kot. Anak rasa lah. Ummus Sibyan. Sibyan ni budak kecil. Ustaz? Sibyan, Ummus Sibyan tu ibu budak kecil. Mungkin kita kata toyol lah kot. Sebenarnya dia ada satu khurafat yang berlaku di dalam kalangan orang-orang Arab. Tiba-tiba ada orang kata konsep itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Dia kata sebenarnya sandaran itu daripada sandaran yang tidak tepat. Bahkan Syekh Albani kata palsu hadis tu.
Ada hadis daripada Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi Sallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad berkata, man wulida lahu mauludun fa azzana fi uzunihi al-yumna wa aqama fi uzunihi al-yusra rufi'an anhu ummus sibyan. Itu ada perkataan. Azanlah di telinga kanan, iqamatlah di telinga kiri, diangkatlah daripadanya ummus sibyan. Kata setan ummus sibyan tu lah. Al-Baihaqi kata hadis ni dhaif. Syekh Albani kata palsu hadis ni. Jadi kalau orang kata budak tu beranak tu ada tuyul pergi kacau dia, kita beritahu itu khurafat semua tu. Tak ada percaya, merepek belaka ni. Faham Lepas tu masa kita dapat anak, antara digalakkan kepada kita ni azan dan iqamat. Kalau kita tengok daripada sudut amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis tidak dijelaskan azan dan iqamat. Hanya dinyatakan azan sahaja dalam hadis. Kalau melibatkan Nabi lah, Nabi dapat azan ke, dapat usin ke, dapat cucu tu kan azan. Yang dalam hadis yang sahih hanya sebut azan, tidak ada hadis cerita pasal iqamat. Dapat anak tu azan tu kan. Tak azan cara telinga budak tu lah, jangan azan macam kat masjid tu. Dia ambil speaker, mikrofon letak lima. Tua-tua pekok. Apa pekok? Ayah aku dulu bodoh dulu. Berhenti. Bongok. Mengaji tak habis bang kali. Ustaz tu syarah lagu mana tak tahu. Dia ambil speaker bongok. Last sekali besar-besar pekok. Jadi kalau kita tengok di sudut amalan Nabi Muhammad SAW, Nabi dapat azan ke, dapat cucu nama Husin ke, azan. Iqamat tak ada. Tetapi amalan azan dan iqamat itu dibezakan merujuk kepada amalan daripada Umar bin Abdul Aziz. Amalan Umar bin Abdul Aziz. Okey, nak buat tak salah lah. Kita nak qomat dengan kanan, azan dengan kanan, qomat dengan kiri. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau orang tanya Nabi macam mana Nabi? Jawapannya azan je, tidak ada qomat. Yang cerita pasal qomat tu hadis dhaif. Faham gitu. Okey. Tu ada perbahasan, dia kata Ummus Sibyan ni ada. Ni orang Arab lah, dia claim ada sebab ada hadis Nabi SAW. Nabi ada sebut yang kita ni mesti ada qarin. Bisa dengar istilah qarin? Qarin ni jin. Tapi sebenarnya qarin ni dia bukan hanya ada pada budak kecil, orang tua pun ada. Ada orang mari kat sini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tiap seseorang kita ni mesti diwakilkan kepada kita qarin di kalangan jin. Jadi bila Nabi kata macam tu, sahabat Nabi tanya Nabi, "Wa iyyaka?" Mungkin buat apa? Kamu sendiri macam mana wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, "Wa iyaya." Aku pun sama juga. Cuma kata Nabi, "Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama." Kata Nabi Muhammad SAW, cumanya Allah Ta'ala tolong aku menyebabkan jin tu masuk Islam. Jin ni duduk keliling Nabi tu masuk Islam. Jin kita ni duduk keliling kita makin kuat kafir dia. Tu cerita Jadi fala ya'muruni illa bi khairin, maka jin itu dia tidak akan mendesak untuk aku melakukan kecuali kebaikan dia. Qarin tu jin. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, qarin ni dia bukan ada pada budak kecil je. Untuk pun ada juga. Betul tak? Jadi orang kata, sebenarnya Ummus Sibyan tu jin yang ada pada budak kecil. Tak tepat. Sebab yang dikatakan jin mengiringi kita bukan kepada budak kecil je, orang tua pun ada. Faham gitu. Okey, habis. Bab yang keempat, babu karahiyah istiqbalil qiblah inda qada'il hajah. Bab pada menjelaskan makruh menghadap kiblat ketika qada hajat. Itu kita bincang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Kita terjemah mengerungi tu. Betul. Dia asalnya macam daun kan. Tempat berkerumun. Dia macam mana nak kata? Orang hurung. Tempat orang hurung. Kalau kita ada tandas ni tempat berkerumun ni jadi syaitan. Betul. Kita ambil kita ambil gula, semut datang kerumun. Kata hasyisyah, tempat berhimpun syaitan-syaitan. Panggil ke apa? Berkerumun boleh lah buat. Tempat dia suka tempat dia suka. Kalau semut gula tu lah. Kita ambil gula tak berkerumun semut tu kan.
ataupun lebah. Kita duduk lebah kejar kita. Macam tu. Itu punya hasyusyah. Jadi tandas ni macam itulah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Akan datang kita masuk bab yang keempat, hadis yang ketujuh insya-Allah. Akan datang tu agak menarik juga. Dia cerita pasal 3 perkara yang Nabi Muhammad SAW larang kita buat. Itu akan datang insya-Allah. Penyelebaran akan bahas insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan tak? Ada? Ya, kalau tak ada, cukup. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami yang jadi baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.